Sesungguhnya bagi puasa itu ada hikmah yang besar, yang agung lagi tinggi. Lagi besar, lagi hebat, lagi agung. Sangat besar hikmah puasa. Dan kalau dibicara tentang hikmah puasa, nasihat amat banyak sekali. Maka hanya diambil sedikit saja mengenai hikmah puasa yang begitu agung. Ahammuha, yang paling utamanya, tazawwudu bittaqwa, yang mana membekalkan kita dengan takwa. Bila kita berpuasa, sebenarnya puasa ini mengajar kita agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa adalah satu kedudukan maqam yang tinggi di sisi Allah. Maka hamba yang bertakwa adalah hamba yang dekat dengan Allah. Maka dalam puasa ada mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah sentiasa merasa Allah melihatnya, dan dia sentiasa merasa Allah dekat dengannya. Maka itu akan didapati dengan jalan berpuasa. Maka puasa itu adalah jalan yang paling cepat, ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk mencapai takwa. Fasaumu wasilatun litahsilit taqwa. Sesungguhnya puasa, maka puasa menjadi wasilah, menjadi jalan, sarana untuk mendapatkan sifat takwa. Waqtisabuha, dan juga membawa kepada seseorang itu berusaha untuk mencapai sifat takwa. Wahia asyrafuz zadi, dan takwa adalah semulia-mulia bekalan. Maka kita nanti akan bermusafir panjang, destinasi yang begitu panjang, yakni menghala menuju ke akhirat. Maka kena bawa bekalan. Orang pergi musafir bawa bekalan. Kalau dulu bawa bekalan, makanan dah bawa siap-siap, tapi hari ini orang bawa duit banyak-banyak. Itunya bekalan. Maka seandainya kita pergi musafir, kita tidak bawa bekalan, maka apabila sampai tempat yang kita pergi musafir tadi, kita akan mendapat kesusahan. Kerana apa? Kerana tidak ada bekalan. Kalaulah katakan bahawa orang yang bijak, bila dia tahu dia nak musafir, sudah pasti dia sediakan bekalan. Maka demikianlah kita akan pergi di satu negeri yang kekal, dan kita kena bawa bekalan. Sebaik-baik bekalan adalah takwa, dan takwa ini antara yang menyediakan takwa adalah puasa. Tazawwudu bittaqwa, menjadi bekalan, menjadikan takwa ini sebagai bekalan melalui puasa. Dan takwa adalah semulia-mulia bekalan. Maka untuk mendapat takwa, di antaranya melalui jalan berpuasa. Kama qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang maha berkat, yang lagi maha tinggi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kamu, carilah kamu akan bekalan, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maka hendaklah kamu takut kepadaku, kata Allah. Takutlah kepada Allah, wahai orang yang mempunyai akal, wahai orang yang bijaksana, wahai orang yang diberi akal oleh Allah. Maka hendaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala. Dengan arti kata imtisalu awamirihi wa jatinabu nawahihi sirran wa alaniyah wa zahiran wa batinan. Maka melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah secara terang-terangan ataupun tersembunyi, zahir dan juga batin. Maka takutlah kepada Allah Ta'ala, dan jalan untuk mencapai takwa adalah melalui puasa. Jadi Allah Ta'ala mempadukan puasa tadi. Bila Allah Ta'ala padukan puasa, Allah menyuruh kita meninggalkan makan, minum, kehendak nafsu kita adalah semata-mata kerana Allah. Maka ketika mana sahaja orang itu sembahyang, orang akan tengok dia ni sembahyang.
Apabila dia infak, dia bantu, maka dia nampak, dia tunjuk ataupun orang tengok. Tetapi bagi orang puasa tidak puasa, tengok zahirnya sama sahaja. Seperti orang ada air sembahyang dengan orang tidak ada air sembahyang. Zahirnya sama sahaja. Namun orang yang berpuasa dia ajar bertakwa kepada Allah Ta'ala supaya meninggalkan larangan Allah. Kalaulah dia ini puasa ataupun tidak puasa, orang tidak tahu. Zahirnya sama saja. Maka ketika mana dia keseorangan, dia yang berpuasa, dia pasti tidak makan. Daripada mana dia akan meninggalkan makan? Kerana itu diajar oleh Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau seandainya kamu tidak dapat merasa takut kepada Allah Ta'ala, tapi kurang-kurang dapat rasa Allah itu memerhati kita, memandang kita, melihat apa yang kita lakukan. Maka dalam keadaan macam itu disuruh kita sentiasa menjaga sifat, menjaga puasa, dan dikatakan faradhas siyam li tahsiliha. Allah Ta'ala padukan puasa untuk mencapai takwa. Bi awsa'il ma'aniha mazkurah, dengan seluas-luas makna yang disebut fi ayyi zikril hakim, yang ada di dalam Al-Quran. Banyak luas tentang, banyak makna puasa ini, yang mana puasa ini memberi makna yang luas. Bukan saja takwa, tapi yang lain begitu. Hanya takwa ini lebih dikhususkan sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, dipadukan kepada kamu puasa. Siapa yang padukan? Allah yang tetapkan, Allah yang padukan puasa, sebagaimana dipadukan kepada umat-umat yang terdahulu, orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka puasa adalah jalan seseorang itu mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmah yang besar memberi ataupun menjadikan puasa ini sebagai bekalan untuk kita nak mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah puasa lagi, madrasatul lis-sabri, sebagai madrasah kepada sifat sabar, madrasah bagi sifat sabar, yakni sebagai pendidikan untuk mendidik kita menjadi orang yang sabar. Sudah dahulu dinyatakan bahawa tentang satu hadis, apabila seseorang itu berpuasa, maka jangan bercakap yang kotor-kotor, perkataan yang kotor, ataupun perkataan lusyah, wala yaqus wala yaskhab, jangan juga kamu mencela orang. Tapi bagaimana kalau orang datang mencela kamu? Fa in sabahu ahadun, tiba-tiba ada satu orang mencela kamu, maka hendaklah kamu berkata, inni shaimun, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Apa maknanya? Aku akan menahan diri. Menahan diri itu sabar. Maka puasa mengajar kita bersabar. Wasabru tarwidun nafsi, sabar itu melatihkan. Tarwidun nafsi, melatih nafsu kita, ataupun mendidik hati kita, dia nafsu kita, hatta tawdha bima yaqdihi Allah Ta'ala, sehingga nafsu kita ini mengikut apa yang diredai oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa tawakkal alaihi haqqa tawakkulihi, dan berserah kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Orang yang berpuasa ini dia sabar, dia mesti sabar, dan juga dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fil hadis allazi rawahu Salman, sesungguhnya telah datang hadis yang telah diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan sabar ganjarannya adalah syurga. Bila seorang itu sabar,
Dan Allah Subhanahu wa taala melatih kita sabar melalui amalan puasa. Maka dengan berpuasa dah kita sabar. Lebih-lebih lagi dalam keadaan panas, dalam panas perut lapar. Perut lapar lagi. Dahaga, lapar, panas pula. Maka ketika itu Allah mengajar kita, apa-apa yang berlaku itu hendaklah kamu sabar. Sabar. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang sabar akan mendapat pahala ganjaran. Tidak ada ganjaran sabar kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad alima sawabus sabri, dan sesungguhnya telah diketahui, semua maklum, telah mengetahui bahawa pahala sabar itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang dapat menyempurnakan kesabarannya ataupun orang yang sebenar-benar sabar itu, pahala mereka, ganjaran mereka itu Allah memberi pahala tanpa hisab. Apa makna tanpa hisab? Tak terkira pahala. Tidak terkira. Maka demikianlah disuruhnya kita sabar. Sabar ini ada 3 darjat. Ada setengah, kata 4. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Jadi sabar dalam ketaatan termasuk sabar dalam puasa. Sabar dalam puasa. Kalau budak-budak kecil belajar 1 6 tahun ke 6 tahun 5 tahun, pukul 6 nangis, lapar. Dia tak tahan macam mana. Maka dia nangis tu. Kena ajar sabar. Maka demikianlah kita kena sabar. Sabar ini banyak orang faham puasa sabar pada makan minum sahaja. Tidak. Puasa itu sabar itu tahan. Lam ukalliman nas, aku tidak bercakap dengan manusia. Maka dikatakan Siti Maryam, dia berpuasa dengan cara macam mana? Dia tak cakap dengan orang. Maka sebenarnya puasa ini tahan. Bukan tahan lapar dan dahaga saja. Tahan juga lidah. Tahan juga lidah. Tahan juga mata. Kalau boleh jangan tengok cerita. Ataupun alhamdulillah pelajar-pelajar maknanya duduk madrasah insya-Allah terpelihara. Jaga mata. Begitu juga jaga telinga. Begitu juga jaga tangan. Jaga jari. Duk tulis benda-benda duk molek. Tangan, kaki pergi ke tempat-tempat yang membawa kepada maksiat, lalai kepada Allah Ta'ala. Jadi puasa bukan makan minum saja. Maka orang faham makan minum sahaja. Maknanya tidak. Bahkan segala anggota itu berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu dia sabar. Sabar maknanya sabar di dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Sabar pada maksiat. Ini suka lagi. Sabar pada maksiat lebih afdal daripada sabar kepada ketaatan. Maknanya apa? Maknanya dia boleh buat maksiat dah ketika itu, tetapi dia sabar, dia tak buat. Ada pun kita, kalau kita sekarang ini tak ada ujian pun yang kita ni disuruh minum arak, maka maknanya kita ini tidaklah diuji begitu. Maka tak adalah bahagian tu. Hanya duduk sekini bahagian apa? Bahagian sabar dan taat. Tapi yang dikatakan 70 kali ganda ataupun lebih besar daripada sabar ketaatan, yakni ketika dia ini diberi peluang boleh buat maksiat, tapi ketika itu dia tahan tak jadi buat maksiat. Masa tu darjatnya tinggi, besar. Nabi Allah Yusuf AS diuji dengan Siti Zulaikha, tapi Nabi Allah Yusuf lari. Kerana apa? Inni akhafallah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah nak mari mana tu boleh sabar macam tu? Maka Allah ajar mu puasa, belajar puasa. Maka puasa mendidik kita dapat agar kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, sabar pada maksiat. Dan yang ketiga sabar pada ujian musibah.
Sabar ketika mana orang menzalimi kita. Sabar ketika mana kehilangan sesuatu umpama harta. Sabar ketika mana ditimpa musibah, kehilangan orang yang dikasihi. Tak kiralah musibah, ujian yang berat-berat, lalu sabar. Ini lebih besar lagi kesabaran dibanding dengan tak sabar pada maksiat. Sabar maksiat itu lebih besar lagi dibanding dengan apa? Dibanding dengan sabar kepada ketaatan. Maka 3 peringkat sabar. Ada juga orang tambah yang keempat, tapi biasanya 3 ni lah yang dah banyak dalam kitab yang dibahas oleh ulama. Satu lagi apa? Sabar dalam nikmat. Sebab apa? Kadang-kadang betul juga dapat nikmat tak sabar sekarang, lupa pada Allah. Maknanya disuruh juga kita sabar, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ketiga, hikmah disyariatkan puasa, iltizamu syukri lil mun'im. Maka maknanya berterusan mengajar kepada kita sentiasa bersyukur kepada yang memberi nikmat, yakni kepada Allah. Puasa mengajar kita agar kita bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat. Daripada mana nak mengajar? Daripada mana kita dapat syukur ini? Sebab selama ni kita makan sama, kita tak fikir orang susah macam mana. Bagaimana susahnya, bagaimana laparnya orang yang sentiasa banyak lapar. Bagaimana laparnya orang fakir, bagaimana laparnya orang yang susah. Maka diajar kepada kita, kamu puasa biar kamu rasa sikit susah macam mana. Supaya apa? Supaya baru kamu bersyukur, Allah mujulah lama ni aku dapat makanan. Macam mana orang yang susah tak ada makanan. Itu kalau fikirlah, kalau fikir gitu. Sebab tu bila kita buka puasa pun dia ajar jangan makan banyak sangat. Kalau makan banyak sangat macam mana? Yang pertama, tarawih memang ngantuk. Bukan apa, yang sebenarnya dilarang juga makan banyak sangat, takut perasaan kita ni rasa simpati pada orang fakir miskin tu jadi hilang. Sebab itu puasa dia mengajar kita Allah. Sebab itu disuruh kita bulan Ramadan ni biar kita ini banyak infak. Kenapa? Kerana tanda kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengajar kita bersyukur dengan Allah, yakni asyukru. Yakni mengajar kita bersyukur kepada Allah Taala, yang mana Allah Taala telah memberi nikmat kepada kita. Dengan apa kita bersyukur? Dengan cara kita menggunakan nikmat mengikut apa yang Allah kehendaki. Allah ciptakan nikmat ini, nikmat apa dia? Lidah untuk apa? Maka untuk menyatakan yang baik. Maka bersyukur kita kalau kita menggunakan nikmat tadi kepada perkara yang baik. Maka wahwa babu ziyadah. Maka inilah pintu pertambahan. Kalaulah kita ini menggunakan asarfu nikmah, kita menggunakan nikmat fima khuliqat pada barang yang diciptakan baginya. Jadi kita gunakan nikmat mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka menjadi pintu nikmat itu ditambah. Orang kaya banyak infak, tak miskin. Kenapa? Dia bersyukur kepada Allah. Dia tahu orang bersyukur ini begini. Dia bila dapat sesuatu, dia ingat ke orang. Aku makanan ni aku kenyang. Bagaimana orang lapar? Orang lapar. Maka dia pun teringat, oh, orang lain lapar ni susah. Maka dia ingat ke orang. Dia ambil nikmat tu dia bagi pada orang. Itu tanda orang tu syukur kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak beritahu nikmat-nikmat yang aku beri itu bukan untukmu saja, bahkan untuk kamu dan untuk dengan orang lain. Maka bila orang itu dia banyak maknanya dia bersyukur dengan memberi nikmat tadi kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah. Selepas dia guna, dia ambil bahagian dia, lebihan dia bagi pada orang lain, maka menyebabkan nikmat itu bertambah. Nikmat itu semakin bertambah. Firman Allah Ta'ala, wa ista'azzana rabbukum, tak kala Allah Ta'ala mengizinkan bagi kamu, la in syakartum la azidannakum, seandainya kamu bersyukur dengan nikmat Allah, la azidannakum, nescaya Allah tambahkan kepada kamu. Apa dia? Nikmat.
Kamu bersyukur dengan nikmat, Allah Ta'ala tambah. Wala in kafartum, dan seandainya kamu kufur dengan nikmat Allah. Apa maksudnya? Kamu tidak gunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah tidak, jalan Allah redha. Kamu tak gunakan pada jalan yang Allah redha, bermakna kamu kufur kepada Allah. Bila kamu kufur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku itu begitu pedih sekali. Maka bila kita berpuasa, kita kena bersyukur nikmat Allah. Ingat, makanan-makanan itu jangan membazir ketika berbuka puasa. Begitu juga makan lepas tarawih, jangan bazir. Biasanya kalau lepas tarawih makanan depan kita memang banyak. Makan-makan tembul lagi sikit habis terus. Maknanya apa? Pastikan makanan-makanan yang dimakan jangan membazir. Jangan membazir. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan 30 hari berpuasa, lepas habis berpuasa walitukabirullah, bertakbirlah kamu sembahyang raya sambut hari raya, ala ma hadakum, di atas Allah, apa yang Allah Taala beri kepada kamu, petunjuk kepada kamu, wala'allakum tashkurun, moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi itulah di antara hikmah puasa untuk menjadikan kita orang yang bersyukur dengan Allah. Yang keempat, tazkiyatul akhlak, yakni menyucikan akhlak kita. Dengan puasa jadi akhlak kita ini maknanya dibersihkan. Hati kita dibersihkan supaya akhlak kita semakin baik. Ketika puasa kita tidak boleh, kita kena tahan diri. Maka ketika puasa jaga lidah, mata, tangan. Bila seorang tu jaga lidah, bermakna apa? Bermakna akan baiklah akhlak dia. Melalui mana? Melalui puasa. Begitulah juga dengan yang lain. Wa biha tatahaqqaqut taqwa, dan dengan puasa juga akan juga maknanya membawa kepada takwa kepada Allah Ta'ala, dan takwa ini juga membawa kepada keelokan akhlak kita. Tanda orang yang bertakwa itu adalah orang itu maknanya menjaga dirinya daripada menzalimi orang lain, mengkhianati orang lain, dan juga menjaga dirinya dengan menunaikan hak Allah dan juga hak sesama manusia. Maka li'anha tahmilul abdu 'alal fa'lin kulli khuluqin saniyyin, maka sesungguhnya hamba tadi akan melakukan setiap akhlak yang mulia, dan wataku kulli khuluqin daniyin, dan akan meninggalkan akhlak yang rendah ataupun akhlak yang tidak terpuji. Maka dengan puasa tadi membawa orang tadi membawa kepada akhlak yang mulia. Sebab apa? Kan kita dah faham, ada orang puasa dia tahan lapar dan dahaga saja, maka dia tahan lapar dan dahaga itu dia jaga supaya puasanya tidak batal. Tetapi kalaulah dia puasa, makan minum memang dia tak makan, suruh buka dia tak buka, tapi dia kata ke orang, bermakna dia tak jaga dirinya daripada perkara yang menghilangkan pahala puasa. Pahala puasa. Jadi bila dia sudah tahu, puasa ni bukan saja kita kena jaga puasa jangan habis batal, kita juga kena jaga puasa jangan jadi hilang pahala. Maka bila kita jaga puasa supaya pahala tu tak hilang, kita kena jaga lidah kita contohnya. Dan bila kita jaga lidah kita supaya pahala puasa tidak hilang, dengan sendiri mendatangkan akhlak yang baik. Dengan sendiri saja akhlak yang baik. Tengok di situ, puasa mengajar kita akhlak yang baik. Wal akhlaqu huwa asqal wa asqal ma yakunu fi mizanil mu'min. Sebenarnya akhlak mulia ni adalah sesuatu yang berat. Berat pada apa? Berat pada timbangan orang mukmin dekat negeri akhirat. Akhlak yang baik, timbangan dia berat. Ia lebih berat daripada ibadat.
Ia lebih berat daripada ibadat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tak ada daripada sesuatu yang lebih berat daripada timbangan orang mukmin dekat negeri kiamat, dekat hari kiamat, daripada akhlak yang baik. Tidak ada yang lebih lagi berat. Lebih berat daripada akhlak yang baik dekat negeri akhirat. Jadi daripada mana nak dapat akhlak yang baik? Allah Ta'ala beri puasa. Puasa mengajar kita akhlak yang baik. Wa innallaha yabghudhu fahishil baziyyi, dan Allah Ta'ala benci sesuatu yang keji lagi buruk. Akhlak yang keji, akhlak yang buruk. Dan yang kelima, wasilah liqahri aduwillahi iblis. Satu jalan untuk mengalahkan musuh Allah iblis. Nak kalahkan musuh Allah iblis, agak puasa je. Allah Ta'ala ajar jalan dia adalah puasa. Sebab iblis ni tak nampak. Kalau nampak senang kita ambil pistol tembak je. Ada sahabat kita masa duduk pondok, dia kata kalau aku nampak setan aku ajak gocoh je tu. Kata dia kalau aku nampak, tapi tak nampak bagaimana. Padahal tengok atu pun lari. Jadi nak bagi tahu apa? Cara kita nak mengatasi musuh. Cara kita nak mengalahkan musuh Allah ini iblis tu ialah dengan puasa. Itulah hikmah dia. Wasyahawatu munta'ul lisyayatin. Tengok ayatnya. Syahwat ini bagaikan padang bagi syaitan. Wa ma'ahum, dan juga baginya syahwat ni bagaikan padang. Jadi syaitan tadi ma'ahum akan bercocok tanam dengan melalui syahwat. Jadi nafsu yang kita ikut ni, kita ikut nafsu bermakna bagaikan syaitan bercocok tanam menggunakan nafsu mengatasi kita. Tapi bila kita berpuasa, puasakan kita tak ikut nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan wa madamu yataraddaduna 'alal 'abdi kana mahjuban. Kalaulah hamba tadi, seorang tadi sentiasa berterusan berulang-alik mengikuti hawa nafsu, maka dia akan terhijab dengan Allah. Maka Allah Ta'ala tambah kita terhijab dengan Allah. Allah beri satu amalan. Amalan dia apa? Amalannya jangan ikut nafsu je. Nafsu apa? Makan minum, itu asas dia. Maka dengan amalan itu dipanggil amalan puasa. Maka dengan amalan puasa, akhirnya syaitan pun jadi kalah. Bila syaitan jadi kalah, jadi gagah. Boleh bangun belaka qiyamul lail. Maknanya mayang pun gagah belaka. Sebab apa? Sebab syaitan kalah. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna syayati yahumuna ala qulubi bani adam la nazaru ila malakutis samawat. Kalaulah tidak ada syaitan yang mengelilingi dalam hati manusia, nescaya kamu semua akan dapat alam malakut di langit, dapat tengok alam malakut di langit. Kalaulah tak sabit syaitan ada keliling dengan kita ni, duduk dekat hati-hati manusia. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala ajar kita, jangan syaitan duduk lama dah bersarang dekat hati kita. Maka Allah Ta'ala bagi puasa, amalan puasa. Amalannya apa? Jangan ikut nafsu. Jangan ikut nafsu makan, minum dan seumpamanya. Maka menyebabkan syaitan jadi lemah. Lemahkan syaitan sentiasa. Jangan syaitan jadi gagah mula masa buka puasa. Maknanya maka jaga-jaga supaya kita ini kalau makan, ingat buka puasa tu ada niat. Niat dia apa? Niat dia untuk menguatkan tubuh badan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir ni, aminha ma zakara al-Imam Ibnu Hajar Haytami rahimahullah taala dalam fi kitabih. Antara yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Haytami rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ittihabu Ahli Islam bi khususiyyati siyam. Apa dia? Kasrun nafsi, memecahkan nafsu. Maknanya apa? Wa tajalli qalbu lil fikri wa zikri. Dan maknanya mendatangkan hati kita ini ingat kepada Allah dan sentiasa berfikir, membawa kepada hati tadi mengingati akan Allah Ta'ala melalui puasa. Dan juga mengetahui akan kadar nikmat Allah. Dan puasa juga menyempitkan tempat perjalanan syaitan yang ada dalam Bani Adam daripada manusia. Kerana Nabi SAW menyatakan fa inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam.
Kerana sesungguhnya syaitan ni dia duduk tepat, duduk mengalir, maknanya syaitan ini dia duduk di tempat saluran darah anak Adam. Jadi kalaulah kita puasa, saluran tu jadi sepit, syaitan jadi kepit. Dah nak gerak. Maknanya gambaran gitulah. Maknanya melemahkan syaitan dan juga melemahkan nafsu yang jahat, membangkitkan semangat untuk ibadat. Dan puasa juga memberi kesan asharufi sihatil badaniyah, memberi kesan kepada sihat tubuh badan, wa afiatil ajsad, dan jasad kita pun jadi afiat, dan juga bahawa yuharriru jisim, dan membebaskan jisim daripada iltihabat, keradangan, penyakit sakit radang, wa yakhlisuhu min rawasib darah, dan juga menghilangkan daripada apa ni, unsur-unsur yang memudaratkan, seperti kata lebih garang, lebih gula dan seumpamanya dalam tubuh badan kita melalui puasa lah. Dan juga wa huwa ilajul lil adid min al amrad batiniyah wal jildiyah wal asabiyah. Maka dikatakan banyak puasa ni sebagai mengubati banyak daripada penyakit yang batin, yang dalaman, bentuk dalaman, ataupun penyakit kulit sekalipun, jildiyah kulit pun, wal asabiyah, ataupun apa dia panggil sendi-sendi ke, dan seumpamanya, semuanya melalui puasa. Sedar tak sedar, puasa-puasa ni boleh sihat tubuh badan. Ada seorang tu dia kata kencing manis dia kuat sangat. Maka antara amalan ni puasa amal. Isnin kami puasa. Dia kata kena puasa sebab kencing manis tinggi. Tapi kalau dia puasa kerana kencing manis tak jadi juga. Tapi nak bagi tahu Allah Taala bagi sihat dia. Takat ni sihat dia. Hanya nak bagi tahu benar. Puasa ni membawa kepada sihat tubuh badan. Annahu yunashitul badan, dia mencegaskan badan. Wa yuqawil fikri wal zakirah, dan menguatkan pemikiran dan juga mentajamkan pemikiran. Dan menguatkan ingatan. Wa qala alaihi salatu wasalam sumu tasihu. Nabi SAW bersabda, puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Kalau puasa sihat insya-Allah. Rawahu Imam Ahmad, At-Tabarani dan Abu Nu'aim. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا
عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا